Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa saya akan tunjukkan sedikit slide gambar. Nanti boleh teka apakah yang dimaksudkan dengan gambar tersebut. Okey. Apa yang awak faham tentang gambar tu? Apa dia gambar apa tu? Batu. Okey, yang kedua, air dan batu. Jadi semua dah kenal kan? Air dan batu. Campur dua tu air batu. Okey. Okey. Biasanya air ni kita gunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil wudu. Okey, satu. Yang kedua, batu. Batu digunakan untuk apa biasa? Apa dia? Batu digunakan untuk istinja. Yes. Bagi tepukan siapa jawab tadi? Ini salah satu daripada alat yang kita gunakan untuk beristinja. Sama ada air ataupun batu ataupun lain-lain benda lagi. Lain-lain benda lagi. Bagus. Tajuk kita hari ini ialah mengenai istinja. Ada di muka surat 134, buku teks 134. Apa dia? Istinja. Baik. Terus kita tengok kepada pengertian dia. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Itu tajuk kita, al-mawdu' al-istinja. Tajuk kita ialah al-istinja. Kemudian kita tengok pengertian ataupun takrif istinja. Apakah yang kita tahu tentang istinja? Ini dia datangkan takrif, dia datangkan pengertian, dia datangkan makna istinja. Yang pertama, dari segi bahasa ialah an-naja'u wa wal khalasu min al-adha. Istinja ni ialah an-naja', iaitu selamat. Iaitu selamat apa? Iaitu terhindar daripada penyakit. Wa wal khalasu min al-adha, iaitu ia bersih, dia selamat, dia terhindar daripada penyakit. Itu dari sudut bahasa, iaitu bahasa Arab. Kemudian yang kedua, dari segi istilah. Apa dia pengertian istinja dari segi istilah? Izalatu ma yakhruju minas sabilain sawa'u bil ghusli awil mashi bil hijab. Waha'an mawdi' al-khuruj wa ma quruba minhu. Itu takrif dia dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, tengok, iaitu membasuh tempat keluar najis. Mana tempat keluar najis? Iaitu daripada kubur dan dubur. Ini maklum dah, kubur dan dubur. Kubur tu hak depan tu lah, dubur hak belakang. Keluar daripada dua tempat. Keluar daripada dua tempat. Selepas membuang air kecil dan air besar, sama ada dengan membasuh atau menyapu dengan batu dan seumpamanya dari permukaan. Tahu dia, dari permukaan bukan masuk muka dah. Permukaan ni tempat sekitar keluar najis. Contoh mana? Contoh saja. Contoh ni tempat keluar najis. Sekitar dia, kawasan dia, permukaan dia kena sucikan. Jangan suka lah. Ini adalah ilmu. Kita mesti tahu. Sebab apa? Kita
tak lepas daripada istinja. Kita tak boleh lepas daripada istinja. Tolong bagi perhatian silap-silap istinja kita tak sah. Bagi perhatian. Tu pengertian istinja. Kemudian dalil pensyariatan istinja. Syarah dia bagi dalil, dia datangkan dalil, dia berikan dalil tentang istinja. Syariat pensyariatan istinja. Yang pertama dalil yang diambil daripada Al-Quran, iaitu qala Allah Ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Surah At-Taubah 108. Terjemahan di dalamnya, yakni Masjid Quba, terdapat golongan yang ingin menyucikan diri dan Allah Maha mengasihi orang-orang yang menyucikan diri. Satu. Tengok. Situ kita tengok terjemahan saja. Kita tengok sebab dia pula. Ini sebab turunnya ayat ini. Tengok cerita dia, kisah cerita. Dia kata, فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ بِالطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ قَالُوا نَتَطَوَّعُ لِلصَّلَاةِ وَتَغْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ونستنجي بالماء قال فهو ذلك فعليكم. Itu Nabi SAW. Apa dia maksud dia? Maksudnya ketika diturunkan ayat ini. Ayat mana ayat ini? Fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Surah At-Taubah ayat 108. Ketika diturunkan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum Ansar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji kamu. Ini adalah satu pujian daripada Allah Taala kepada kaum Ansar. Kita ada Ansar dan satu lagi kita ada Muhajirin. Dua ni bersaudara Ansar dan Muhajirin. Itu biasa. Dengan apakah kamu Allah Subhanahu Wa Taala, wahai kaum Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai kaum Ansar, sesungguhnya Allah Taala memuji kamu dalam urusan bersuci. Ini Allah Taala puji. Allah Taala banyak kebaikan dia dalam masalah bersuci. Mereka menjawab, kami berwudu untuk solat, kami mandi janabah dan kami menyucikan najis dengan air. Baginda berkata, itulah caranya. Maka hendaklah kamu lakukan perkara tersebut. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Itu Nabi SAW dia royak, dia bagi tahu kepada kaum Ansar. Itu hebatnya kaum Ansar. Muhajir pun hebat, bukan hebat. Tapi dalam bab ni Allah Ta'ala puji dia. Nabi SAW dia menyampaikan. Baik. Kemudian ni dalil yang kedua. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Nabi SAW bersabda, jika seorang daripada kamu telah keluar untuk membuang air besar, maka bawalah bersamanya 3 ketulan batu. Kemudian untuk dia bersuci dengannya, kerana ia sudah memadai bersuci dengannya. Ini Nabi SAW dia pesan. Dia bagi tahu, jika seorang bagi kamu tu nak buang air lah, kiralah air besar ke air kecil ke, lalu maka bawalah bersamanya 3 ketulan batu. Untuk apa tu? Untuk istinja. Istinja itu bersuci lah. Menyucikan diri daripada najis. Menyucikan diri daripada najis, baru boleh bawa bersolat. Kalau tidak, solat tak sah. Habis hadis riwayat Imam Ahmad.
Itu dalil dia, dalil pensyariatan dia. Kemudian terus kepada hukum istinja. Hukmul istinja. Apakah hukum beristinja? Apa hukum beristinja? Wajib. Dia kata hukum istinja adalah wajib pada semua yang keluar melalui kubul dan dubur, walaupun yang keluar itu jarang berlaku seperti dah. Jarang berlaku keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, walaupun ia adalah dah, maka wajib kena bersuci dengan beristinja. Biasa keluarnya air kecil dan air besar, tapi tiba-tiba keluar dah, maka wajib juga kena istinja. Adilah. Tu hukum dia. Mana kata hukum istinja ni adalah wajib. Kena ikut laluan yang ditetapkan ataupun cara yang ditetapkan oleh syarah. Kalau tak ikut syarah, maka istinja kita tak sah. Apabila tak sah, maka solat kita sudah tentu tak sah. Sebab kita dikira tidak melakukan istinja. Buat-buat tapi cara dia tak betul, maka kita tidak dikira istinja kerana tak sah. Kesan dia besar lah. Kesan dia Kemudian syurutul istinja. Syarat-syarat istinja. Apa syarat istinja ni? Semuanya kita dalam Islam, dalam banyak, boleh kata dalam semua ibadat kita dalam Islam, semuanya kena ada syarat. Semuanya kena ada syarat. Nak puasa kena ada syarat. Sah puasa pun kena ada syarat. Nak solat pun kena ada syarat. Syarat nak solat kena masuk waktu, kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Semuanya ada syarat. Dia pun sama. Syarat istinja yang pertama, ayyakuna mustanjiya bihi tahiran. Sesuatu yang digunakan untuk beristinja adalah suci dan bersih. Apa dia? Contoh dia tadi. Mula-mula. Batu tu mestilah batu yang bersih. Dengan makna batu tu tak ada najis. Baru boleh. Kalau tidak, tak. Kemudian yang kedua, ayyakuna al-mustanji bihi qali'an lin-najas fala yajuz al-istinja li'annahu najas wala yasiru an-najas. Sesuatu yang digunakan untuk beristinja itu dapat menghilangkan najis. Pastikan alat yang digunakan untuk kita istinja itu adalah dapat menghilangkan najis. Kemudian tidak boleh beristinja dengan kaca kerana ia licin dan tidak menghilangkan najis. Kaca tu licin, tiba-tiba kita ambil dia nak gunakan untuk istinja, boleh tak? Boleh. Dia tak cukup syarat. Dia mestilah benda tu kasar. Tahu kasar? Orang kata panggil kasar. Bahasa Melayu kasar lah. Kasar. Kaca tak boleh. Lagi pula kadang-kadang takut membawa kepada binasa kita lah. Kaca tu biasanya tak. Nak istinja habis kena masuk hospital. Dua. Kemudian yang ketiga, ayyakun al-mustanji bihi ghairu muhtaram fala yajuz al-istinja bil khubzi wal 'adh. Sesuatu yang digunakan untuk beristinja itu tidak dimuliakan. Muliakan mana? Pada syarah. Tidak boleh beristinja dengan roti dan tulang, kerana roti dan tulang itu adalah sesuatu yang mulia di sisi syarah. Roti adalah sejenis makanan. Boleh guna makanan untuk letak di najis? Membazir pun tak boleh. Ni apatah lagi kita meletakkan najis di makan. Kalau tulang juga tak boleh. Sebab apa? Tulang tu juga makanan bagi para jin. Kita tak makan tulang, kita juga boleh sikit-sikit tak. Okey. Tak boleh. Kena ingat tu, apakah alat yang tidak dibenarkan untuk beristinja? Contoh makanan roti. Ikutlah apa saja makanan. Kita cakap roti, ayam goreng KFC kau, semua
Itu tak boleh. Kemudian lagi, sambung lagi. Ayastamalu qabla an yakhif al-kharij min al-qubur aw dur. Menggunakan benda tersebut sebelum kering. Najis yang keluar daripada kubur dan dur. Tak kering lagi guna, sudah guna, maka tak boleh. Kena tunggu ia kering terlebih dahulu. Basuh maknanya tak boleh. Kemudian sambung lagi. Najis yang keluar tidak melebihi daripada papak punggung atau masyarakat. Zakar pada lelaki dan perkara yang seumpamanya pada tempat keluar air kencing bagi perempuan. Ni faham dah deh. Okey. Kemudian alla yantaqil an al-mahall alladhi asaba najis athna khuruj. Najis tidak berpindah daripada tempat keluar najis semasa ia keluar. Maksudnya tempat najis keluar tu duduk kat situ dia tak berpindah, maknanya dia tak pergi kepada tempat yang lain. Kemudian tidak kurang hisab. Alla taqil had an al-salat ajar atau ma yadu minha wa fi ma'naha thalatha atraf hijr. Tidak kurang sapuan itu daripada 3 batu atau perkara yang menggantikannya, perkara yang menggantikan batu. Tidak kurang. Kena buat di jangan kurang di jangan kurang di. Ada lebih kan tak? Ada lebih kan tak? Lebih? Lebih boleh tak? Lebih so tak ada masalah. Tapi kurang je. Termasuk dalam arti kata tersebut ialah 3 bucu batu. Kalau batu ni contoh, ni tengok ni, saya bagi contoh. Ni batu, kita gunakan dia untuk apa tadi? Istinja batu ni kan. Sini tempat yang tak kena, semua tempat ni tak kena najis lagi. Kita buat okey, satu kali sapu, sini dah lekat najis. Bahagian ni dah lekat belum? Lalu yang kedua, kemudian yang ketiga, pastikan setiap tempat yang kita lalukan tu, yang kita sapukan tu pada kemaluan kita tu, pastikan ia belum lagi ada najis pada permukaan dia. Okey. Habis. Okey. Tu yang terakhir. Maknanya kalau batu tu ada 3 sudut, ada 3 permukaan. Permukaan pertama sudah selesai, tinggal lagi 2 permukaan. 2 dan 3. Begitulah. Kalau kata 4 permukaan tu tak apa. Tapi jangan gunakan dia 2 kali pada tempat yang sama. Tak boleh. Tak sah. Okey, baik. Habis. 2-3 topik. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti seperti biasa. Kita akan terus kepada aktiviti menjawab soalan. Okey. Masa tak lebih daripada 10 minit. Buat dan kita tengok sama-sama. Okey, boleh bagi. Okey, terus cepat. Jawab sekarang. Okey, jawab kan? Semua jawab kan? Tenang. Boleh jawab sekarang. Cepat.
Masa ada 10 minit lagi. Tolong siapkan segera. Berikan sejak 1 minit lagi. Okey, baik. Masa untuk latihan hampir tamat. Okey. Anda diminta untuk menukar kertas jawapan dengan rakan sebelah. Kita akan buat pembetulan. Kita akan tanda. Okey, boleh tukar sekarang. Boleh tukar sekarang. Okey. Okey, sekarang. Okey. Okey, baik, kita terus ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama apa tadi? Apakah masuk istinja dari segi bahasa dan istilah? Okey, dari segi bahasa ialah selamat, iaitu terhindar daripada penyakit. Ini ramai betul saya rasa ni. Senang. Yang kedua dari segi istilah pula, membasuh tempat keluar najis iaitu kubur dan lubur sebab membuat air kecil dan besar, sama ada dengan basuh atau menyapu dengan batu dan seumpamanya daripada permukaan. Permukaan tadilah saya sebut tadi. Baik, kemudian soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua tadi? Apakah hukum istinja? Apa hukum dia? Wajib. Hukum istinja adalah wajib. Ada semua yang keluar melalui kubur kubur, walaupun keluar itu jarang seperti darah. Baik. Soalan yang ketiga. Apa tadi? Senaraikan 3 syarat istinja. Okey, syarat yang pertama, apa dia syarat yang pertama? Sesuatu yang digunakan untuk beristinja mestilah bersih ataupun suci. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua. Dapat menghilangkan Yang ketiga, sesuatu yang digunakan untuk beristinja tidak dimuliakan oleh syara'. Tidak boleh beristinja dengan makanan. Contoh ikut roti ke, hijau ke, ikut apa-apa saja asalkan dia makanan. Dan juga tadi semua ada tulang, itu juga makanan. Tidak boleh beristinja. Kemudian lagi, satu lagi, apa dia? Menggunakan benda tersebut sebelum kering. Najis yang keluar daripada kubur dan panjang lagi. Cuma soalan tadi saya hanya masuk di
Baik. Okey. Semua sudah siap tanda. Ada yang betul semua? Angkat tangan. Angkat tangan betul semua. Okey, bagus. Lagi. Malu, jangan malu. Angkat tangan. Okey, baik. Yang salah semua ada? Ada. Baru je belajar 2-3 minit. Okey. Kemudian habis. Lepas ni tolong hantar. Okey, sebelum daripada kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tengok balik apa yang telah kita baru sekejap tadi belajar. Yang pertama, definisi istinja dari segi bahasa dan istilah. Okey, semua sebut. Apa dia? Dari segi bahasa apa dia? Lama, istinja daripada punya. Dari segi istilah. Bagus. Hukum istinja, apakah hukum dia? Istinja adalah wajib. Kemudian syarat dalam beristinja. Sesuatu yang digunakan apa tadi? Suci dan bersih. Lagi. Okey, boleh ke tak kita menggunakan makanan untuk beristinja? Boleh kan tidak? Baik. Okey, masa pun telah tamat, cukup. Jadi saya rasa setakat ini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi di lain waktu. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana memberi kerjasama yang baik. Terus sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.